kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas, menjunjung ataupun menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia berdepan dengan cabaran besar dengan ketidaktentuan geopolitik yang menjadi ancaman sebenar. Perang dagang Amerika Syarikat dan China yang tidak nampak penghujungnya, yang turut memberi kesan kepada Malaysia, di mana kita masih dan perlu menjalin hubungan diplomatik yang baik, melibatkan kedua-dua negara kuasa besar ekonomi dunia tersebut. Dengan Amerika, kita perlu menjalin hubungan, begitu juga dengan China. Apabila kedua-duanya saling bersaing, maka sudah tentunya menyebabkan kita tersepit di tengah-tengah. Justru itu, kita perlu mencari peluang terbaik demi kelangsungan atau survival negara di masa depan. Datuk Yang di-Pertua, untuk itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah hala tuju kita? Apakah inisiatif Kementerian Kewangan, Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri? Adakah saya nak tegaskan bahawa Malaysia memerlukan anjakan paradigma untuk mengharungi ketidaktentuan ini, lebih-lebih lagi di saat dunia menjangkakan kemelesatan yang mencabar pada tahun 2023. Benar ada baik dan buruknya perang dagang US dengan China kepada kita. Antara kesannya, minyak sawit, permintaan akan meningkat. Bahan kimia, Malaysia dilihat sebagai autoriti berdaya saing kepada China apabila kita membekalkan dan mengeksport bahan ini ke Amerika Syarikat. Ketiga, dari segi panel solar, dengan 25% import panel solar Amerika Syarikat berasal dari Malaysia, levy ke atas panel solar pasti akan mendatangkan impak positif. Dan produk elektronik ialah ekspor teratas untuk Malaysia, dan China merupakan rakan perdagangan terkemuka. Jadi perang perdagangan dan juga isu geopolitik antara Amerika Syarikat dan China menjadikan Malaysia berada di kedudukan menarik untuk manfaat industri semiconductor. Penanalisa penyelidikan Public Invest Chong Hoi Leong menyatakan bahawa sektor teknologi Malaysia mendapat manfaat daripada perang perdagangan Amerika Syarikat dan China, dengan Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekspor ke atas firma chip terbesar China. Begitu juga dengan dapatan pakar ekonomi Universiti Sunway, Dr. Ya Kim Leng, yang telah dilantik sebagai ahli Majlis Penasihat Kementerian Kewangan, yang berpandangan bahawa akan terdapat lencongan perdagangan dan pelaburan yang positif di negara-negara Asia, termasuklah Malaysia. Selain industri semiconductor, telekomunikasi dan teknologi juga akan menjadi lencongan pelaburan susulan perang dagang Amerika Syarikat dan China ini. Namun yang demikian, Malaysia perlu lebih bergantung kepada permintaan dalam negeri dan bersedia untuk jangkaan kelembapan ekonomi di China yang akan memberi kesan kepada pertumbuhan KDNK Malaysia. Banyak perdagangan elektronik Malaysia-China dilakukan melalui syarikat multinasional. Kebanyakannya adalah firma Amerika Syarikat. Jika firma Amerika Syarikat dan produk elektronik tertentu dikenakan sekatan, maka perdagangan Malaysia-China akan terjejas, walaupun angka perdagangan keseluruhannya pada masa ini berada pada paras yang tinggi. Oleh yang demikian, saya menyarankan kepada Kementerian Kewangan agar bajet 2023 yang akan datang adalah penting untuk melaksanakan langkah jangka pendek untuk memperkukuhkan pelaburan, termasuklah membabitkan syarikat swasta dan menyokong sektor pembuatan, perkhidmatan dan pembinaan. IMF melihat pertumbuhan ekonomi dunia bergerak perlahan daripada 3.2% pada tahun 2022 kepada 2.7% untuk tahun 2023, manakala Bank Dunia juga meramalkan pertumbuhan keluaran atau KDNK Malaysia menguncup pada 4% tahun 2023, sama seperti tahun 2019 dengan kadar pertumbuhan 4 hingga 5%. Walaupun beberapa penganalisa meletakkan jumlah itu pada tahap yang lebih rendah. Bukan hanya sekadar pertumbuhan Malaysia sahaja yang akan merosot, malahan petunjuk ekonomi penting lain mungkin akan terjejas, dan permintaan luar yang lemah bermakna permintaan dalam negeri turut lemah, seterusnya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi 2023. Air hitam
juga bertanya kepada Kementerian Kewangan berhubung dengan program-program atau perancangan yang akan dilaksanakan bagi menjamin pertumbuhan ekonomi negara pasca pandemik 2019. Saya ingin bertanya satu soalan, iaitu apa yang boleh diperincikan ataupun garis panduan yang terbaik untuk kita membuat perencanaan garis masa pendek, sederhana dan panjang selain khususnya kepada bidang perindustrian mikro dan juga kecil dan sederhana PMKS yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Apakah program dan insentif untuk mereka? Yang paling penting, pemudahkan segala permohonan dan kurangkan karena birokrasi yang merumitkan mereka selagi mana permohonan dibuat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi, selain daripada ekonomi domestik, kita juga perlu memikirkan kaedah berkesan bagi merancangkan pertumbuhan negara melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Bagi mendepani tahun 2023 yang penuh mencabar ini, apakah plan atau hala tuju MITI? Berapakah jumlah kemasukan pelaburan asing FDI ke Malaysia yang disasarkan? Dan adakah ia mampu membuka peluang yang besar dari segi pekerjaan kepada rakyat dan khususnya kepada golongan belia, termasuklah graduan yang baru menamatkan pengajian. Jadi saya secara ringkasnya minta supaya pelaburan yang dibawa masuk baru-baru ini banyak tentang data center. Adakah kita sudah bersedia dengan pakar-pakar ataupun mereka yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang perlu kita bangunkan? Contohnya kalau EV, kita dah membicarakan tentang EV sudah lama, tetapi adakah kita telah bersedia? Kalau kita lihat dari segi charging station, siapa yang akan melabur sekiranya kita tidak ada dasar yang konsisten? Contohnya saya nak bagi, kalau saya nak melabur di sini, saya nak tahu sama ada kita boleh buat charging station dan bagaimana pendirian TMB pula. Sama ada kita boleh charge ikut kadar dia atau berdasarkan pada masa ataupun kita kenakan charge seperti negara lain. Itu sangat penting kerana kita tidak ada satu dasar yang jelas. Kita ni bertaburan di beberapa kementerian. Contohnya, Kewangan pun jaga pasal taxation. Kita lihat MITI pun jaga AP. Kemudian Kementerian Pengangkutan untuk pemeriksaan kenderaan. Banyak lagi. Kementerian mungkin kementerian baru di bawah NRECC. Ini juga satu kementerian yang menjaga dari segi tenaga hijau. Kalau kita tidak menggembelengkan tenaga ke semua, tak akan jadi. Semua jadi kepala. Termasuk EPU pun perlu. Kita kena lihat macam mana kita menggembelengkan tenaga dalam membangunkan EV ini. Dan kita lihat kalau banding dengan negara lain, Singapura sangat terang, terus terang. 2025, semua kenderaan perdagangan diwajibkan. Jadi di Malaysia, kalau di Eropah 2030, macam mana dengan di Malaysia ni? Dan charging station antara perkara paling penting. Kedua, macam mana kita nak dispose bateri EV ini kalau Malaysia kita pakai banyak sangat. Jadi kita kena lihat teknologi bateri itu secara keseluruhan. Jadi inilah pandangan saya supaya MITI dan semua kementerian berkenaan kena melihat sebagai satu kerajaan kolektif dan membuat satu dasar yang penting untuk kita mengepalai hala tuju tentang pembangunan EV di Malaysia. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian kerana sejak 2 hari ini Menteri Pertanian ni dia kata Aitam ni sikit, Aitam. Pak Yang Besar, belakang. Boleh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Aitam. Saya amat tertarik bila Yang Berhormat Aitam membangkitkan satu polisi masa hadapan iaitu electric vehicle. Cuma saya nak minta pandangan Yang Berhormat kerana pemilik masa hadapan adalah golongan anak muda. Bagaimana literasi yang harus kita laksanakan di peringkat awal usia supaya EV ini hanya tak dibincangkan oleh generasi yang ada pada hari ini atau generasi yang dahulunya muda. Kenapa? Kerana yang paling pentingnya adalah kesinambungan dan user ini adalah kebanyakan daripada golongan anak muda. Dan saya juga nak minta pandangan Yang Berhormat bagaimana usahawan-usahawan yang harus kita bangunkan supaya usahawan EV ini terdiri daripada anak muda yang perlu diberi sokongan oleh pihak kerajaan dari segi modal dan teknologi pemindahan daripada negara-negara maju. Terima kasih, Aitam. Terima kasih. Saya masih ingat ketika Jack Ma datang ke Malaysia 7 tahun yang lalu. Dia kata bagi mereka yang di bangku sekolah sekarang, selepas mereka tamat universiti,
65 daripada pekerjaan yang sedia ada hilang. Bermaksud diganti dengan pekerjaan baru. Jadi kita kena bersiap siaga. Selepas 18 tahun akan hilang pekerjaan-pekerjaan yang ada dan digantikan dengan skill baru. Itu pertama. Dari segi latihan, TVET, pendidikan, pekerjaan tinggi, semua ni kita kena menyahut. Kalau itulah yang telah disarankan, apakah persediaan kita tentang perkara. Kedua, saya setuju dengan yang apa yang disampaikan tadi. Kalau kata EV, sebenarnya yang terbaru CTP 3.0 yang yang telah direka bentuk oleh negara China mengecas 15 minit untuk satu jarak 1000 km. Ini teknologi bateri terbaru yang terbukti berkesan. Jadi kalau itu yang telah dimajukan oleh negara sebegini, macam mana Malaysia ini kita nak berdepan dengan saingan sebegini? Dan kita tahu bahawa EV itu satu trend yang cukup rancak. Kalau di negara Eropah 2030 dia akan pakai EV. Di Malaysia mula dengan pengangkutan awam. Macam mana? Kereta bila? Proton bila nak mula? Poro 2 bila nak mula? Ini memerlukan satu anjakan paradigma yang cukup besar. Jadi saya masukkan pandangan yang membuat sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Saya terus pada Menteri Pertanian. Terima kasih kerana 2 hari ini asyik minta saya kalau boleh jadi pembangkang yang bermaya, kita bagi pandangan teguran pun tidak apa. Saya akan tegur sekarang. Pertama, masalah telur. Saya rasa kalau dulu posisi kita berlainan, pihak sana yang akan kutuk kita. Jadi saya tahu senario telur dengan ayam ni sebenarnya makanan yang berkhasiat. Yang paling murah, betul? Paling murah untuk dapatkan protein ni telur dengan ayam. Saya nak mengatakan bahawa kalau tahun lalu kita masih mengimbau kembali, daripada bulan Februari hingga Jun kita bagi subsidi telur 5 sen sebiji. Kemudian Julai hingga September 3 sen. Dan selepas itu kita dapati kos makin tinggi, akhirnya kita bagi 10 sen daripada 3 bulan yang terakhir 2022. Jadi sekarang kita tetapkan seperti mana yang pada waktu kita tetapkan harga telur 41 sen, 43 sen, 45 sen untuk grade A, B, C. Saya rasa kita perlu mencari satu penyelesaian. Tetapi penyelesaiannya bukan pergi ke India. Kerana telur dari India mengikut apa yang dilaporkan oleh Berita Harian pada 22 Disember 50 sen bang. 50 sen kalau harga dikawal untuk peternak tempatan, tapi harga yang dikatakan bawa daripada India 28 hari untuk pelayaran sampai ke sini, telur tu dah tak boleh pakai. Telur itu dah pecah. Kalau kita nak buat mata kerbau apa sani sadap, dia tak akan jadi sebab telur dia pecah. Sebab tu datang ke kawasan saya Aitam Jompeng, saya boleh belanja telur yang cukup segar. Pagi itu kita bertelur dan petang tu kita boleh makan. Tidak ada isu. Apa masalahnya? Saya rasa yang penting Persatuan Penternak telah menulis surat kepada kementerian pada 15 Disember. Perlu satu tindakan. 2022 dah tahu apa subsidinya. Sekarang ialah bulan Januari berapa subsidinya. Kalau 10 sen, mereka tahu ini certainties. Kurangnya ada ketentuan untuk bulan Januari atau Februari berapanya. Dan apa yang jadi masalah sekarang ialah kita sebagai orang politik tak suka nak meningkatkan harga. Tetapi hakikatnya dalam keadaan sekarang, kalau penternak sekarang tempatan ni kita hanya benarkan dia jual 41, 43 dan 45 sen. Dan sedangkan telur daripada India 50 sen. Seperti yang dilaporkan dalam media. Dan saya juga melihat mereka komplain tentang apa? Telur dia bukan ABC, D, lebih kecil. Telur dia warna putih. Dan yang memang tak disukai oleh Malaysia, orang Malaysia ialah kerana telur dia tak jadi. Sebab tu saya kata, dalam kes ni saya minta supaya mengambil pandangan persatuan ini. Dan di Johor ni, sebenarnya di kawasan saya ada 100 lebih ladang ayam. Dan kalau kita lihat, kita ada lebih kurang 2,000 di Johor ni paling besar dengan Melaka yang dapat mengeksport telur ke Singapura. Jadi saya ingin memberi pandangan, kalau itu yang diminta oleh Yang Berhormat, iaitu kita mengutamakan peternak tempatan. Iaitu kalau di kawasan Melaka dekat Johor kita boleh selesai, di sebuah ladang. Kalau di kawasan saya namanya
Teo Seng Capital menghasilkan 4 juta biji telur. Ya, hitam. 800,000 sekejap. 800,000 biji itu kita boleh jual pada Singapura. Saya rasa keupayaan kita ada. Kita lihat Singapura, menterinya, Menteri Kelestarian Alam Sekitar, Grace Fu, pergi ke Brunei pada 13 hari bulan Disember. Dia kata apa? Kita rasa kita kena memastikan keterjaminan telur. Jadi Brunei menjadi negara ke-17 sebagai negara yang boleh mengeksport telur ke Singapura. Apa yang berlaku? Yang Berhormat, kalau lihat sebelum 2018, telur daripada Singapura yang pergi ke Singapura kebanyakan datang ke Malaysia. 2019 dia telah menjunam kepada 73%. Dan untuk 2 tahun berikutnya menjunam kepada 59% sampai 52%, dan tahun lalu kurang daripada 50%. Apa maksudnya? Kalau kita tidak boleh bagi hidup kepada peternak ayam di sini, macam mana dia nak menghasilkan telur untuk dieksport ke sana? Jadi masalahnya ialah takkanlah kera di hutan disebutkan ada mati suara. Betul. Jadi saya mengusulkan supaya perkara ini patut diberi perhatian khusus, dan kalau kita masih mampu, saya tak tahu EPU setuju atau tidak, kalau kita masih mampu, seperti mana yang kita kata, kita nak subsidi bersasar. Jadi bersasar adalah kita buat. Kalau kita kata bagi pada peternak tak kena, kita buat satu keputusan bunai Januari berapa, 10 sen, belum ada pengumuman. Sebab tu peternak marah kerana saya tak tahu. Kalau ladang tutup, saya nak bagi pandangan pada muat di kawasan saya. Ladang tu tutup 5 bulan kemudian baru boleh dapat telur yang pertama dilahirkan oleh yang akan dihasilkan oleh ibu ayam tu. 5 bulan. Bayangkan bila Ramadan, bila hari raya puasa. Saya lihat perkara ini sebagai satu krisis. Biarlah mereka jual pada harga 50 sen, kalau boleh subsidi boleh. Top up 41 sen, 43, 45 sen, kerana kita dah bagi 10 sen. Bagi itu sebagai satu kaedah untuk kita floatkan harga. Pada waktu yang sama, kalau kita nak bantu B40, gunakan top up elemen ini 10 sen ke 9 sen ni kepada keluarga. RM200 boleh dapat berapa? Lebih daripada 2,000 biji telur untuk satu keluarga B40 untuk setahun, satu hari 54 biji telur untuk satu keluarga. Minta laluan sedikit. Sekejap. Masa sekejap. Ini penting. Jadi saya merayu kepada menteri, kalau itu yang dikehendaki, pandangan saya datang ke kawasan saya. Banyak telur menunggu. Banyak ayam yang mungkin tunggu, sebab perlu ada satu perubahan dasar. Kalau nak bantu kepada peternak atau bantu pada keluarga, kita ada jawapan. Tak boleh benarkan telur daripada India datang ke sini jual 50 sen. Kerana kita menindas atau satu diskriminasi kepada petani di sini. Yang kedua, nanti saya bagi sekejap. Kedua ialah tentang buah-buahan tempatan. Saya menyarankan pada menteri, saya rasa menteri akan terima pandangan ini. Iaitu kita selalu dengar kalau di Thailand, buah-buahan tempatan itu dia jadi satu dasar utama. Semua majlis dia makanlah buah-buahan tempatan. Saya minta supaya di Malaysia kita mulakan dasar ini. Jangan kita nak mengagung-agungkan anggur yang dibawa daripada Eropah. Baik kita bagi bantu kepada petani di Malaysia ini, kita adakan satu dasar. Apa salahnya rambutan? Apa salahnya duku langsat? Apa kalau pisang pun kalau kita nak hidangkan, kerana inilah yang telah dihasilkan oleh rakyat tempatan. Kerana kalau kita tak sokong mereka, papaya, saya bagi contoh, besi keluli 3,000 satu tan. Tapi papaya sekarang betik hampir RM4 satu kilo, iaitu satu tan RM4,000. Jadi kita berdepan dengan masalah pekerja asing tak cukup. Banyak-banyak desakan. Baru-baru ni kita lihat SME juga sengsara sebab apa? Kos kita akan meningkat, kos inflasi kita meningkat, macam mana kita nak kurangkan? Jadi pandangan saya kepada Yang Berhormat Kotaraja, kalau boleh itu satu perkara yang baik, saya minta terimalah. Ya. Dan minta sikit laluan, sikit je, 1 minit je. Okay. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Yang Tuan Speaker. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat tentang keperluan telur negara dan penyelesaian. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat, apakah benar ada yang mengatakan punca ayam tak bertelur ni kerana tak cukup pekerja? Apa pandangan Yang Berhormat? Ini tak berapa benar kerana
kementerian berkenaan, kita dah buat satu dasar dulu ladang terbuka, sekarang ladang tertutup. Saya nampak dari segi Singapura pun dapat meningkatkan produktiviti dan dari segi kebersihan cukup baik, tak ada isu. Tapi di Singapura kalau boleh tambah produktiviti, takkan di Malaysia tak boleh. Jadi berkisar pada isu itu juga saya minta supaya dasar tetap. Januari pun tak tahu ada atau tidak subsidi. Jadi kalau tak ada, cara apa? Gantian dia apa? Okey? Yang terakhir saya tahu waktu mencemburukan. Ada beberapa perkara yang saya minta supaya Item landing, tolong landing. ya, Boleh landing. landing. Ada beberapa perkara yang saya minta supaya kita dapat lihat apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dahulu. Saya rasa kalau peruntukan telah dijanjikan, biarlah bagi. Saya beri contoh macam SDKC. Ada peruntukan yang tahun-tahun ini tak sempat dikeluarkan. Saya minta kita bagikan apa formula yang telah ditentukan itu dapat dibagi. Dan begitu juga macam sekolah-sekolah yang telah dibina, yang telah dirancang dan diberi keputusan. Saya minta supaya menyegerakan untuk segala permit atau kelulusan yang patut diberikan oleh MOE. Contohnya, kalau di Tebrau ada beberapa buah sekolah SJKC, Koh Yau, SJKC, Simawi dan beberapa sekolah lagi yang dana 10 juta sudah ada dalam akaun mereka. Mereka cuma tunggu kelulusan. Jadi kalau itu kelulusan telah diberi pada 2016, saya berharap kita dapat terus. 2017, saya berharap ianya dapat diteruskan. Dan begitu juga kalau ini saya kena sebut, saya rasa terpanggil. Walaupun kawasan Segambut, kita melihat ada satu isu dulu. Dulu Menteri Putrajaya lah, Putrajaya juga ada pandangan bahawa itu ada satu isu yang perlu kita selesaikan. Jadi saya rasa dalam kes ni SJKC Kaichi sekolah ni dulu pernah digunakan bangunan. Saya ingat ini satu isu yang agak rumit. Dia kata pematuhan dari segi guna tanah. Tanah ni dulu sekolah kerajaan. Sekolah kerajaan dia baru tak sampai 1 ekar. Jadi bila dah tak ada ruang, komuniti mengutip dana dah disiapkan. Sebelum COVID mereka gunakan untuk tujuan bangunan sekolah. Dan disebabkan dasar yang kenakan, akhirnya bangunan tu dah siap tetapi tak boleh digunakan. Jadi oleh kerana kita nak mencegah COVID dan kita cari satu closure tentang isu ni, saya minta supaya perkara ini dapat diberi perhatian dan kita selesaikan bersama. Sama ada untuk pembinaan sekolah ataupun sekolah yang sedia ada, kita cari satu penyelesaian. Akhir sekali, Ahmad Aitam sikit. Last. Saya tak boleh last. Pasal Pagur sedang tunggu. Pagur 30 saat je saya nak Okey, selesai. please. Baru-baru ni Kementerian Pengangkutan telah mengumumkan aplikasi MyJPJ. Saya nak tunjukkan pada Yang Berhormat, semua data-data peribadi menteri, tiba menteri, mereka dah gunakan. Kerana pada minggu yang lalu, hari Jumaat, dia kata kita ada ELKM, ELMM, Lesen Memandu Malaysia, road tax. Tetapi, cuma ada satu ciri saja. Kamu tahu nombor kad pengenalan, semua akan keluar. Saya boleh tunjukkan macam mana kebocoran itu berlaku. Kalau itu berlaku, 33 juta data dapat dikesan oleh mana-mana individu. Kedua, saya rasa yang penting ialah 16 juta lesen memandu. Butiran tu ada. Saya rasa ini kurang cermat. Dulu saya jadi menteri, saya diberi taklimat, saya tak setuju. Kerana saya lihat memang bahaya. Dan sekarang saya boleh tunjukkan banyak nombor IC dapat dikesan, senang saja. Semak daftar pemilih kita ada nombor semua orang. Kalau itu dapat diakses begitu mudah, saya rasa ini memerlukan satu tindakan segera daripada kerajaan. Saya difahamkan semalam nak tambah satu lagi, lesen. Dia kata perlu ada nombor lesen memandu ataupun nombor road tax. Tapi saya tak tahu. Kalau nak lihat digitalisasi bukan sekadar kecil saja. Dia kena buat secara keseluruhan. Dari sistem, perisian komputer, dari segi sama ada sistem yang ada, polis tu pun tak bersetuju. Dia kata kita kena kalau lihat, RFID kena masukkan sekali. Itu memerlukan satu perencanaan yang cukup rapi. Tapi pendedahan data sebegini kurang cepat. Apatah lagi Menteri Komunikasi sendiri kata, telah melalui saringan cyber security. Sebab tu saya kata, ini perlu satu pandangan serius daripada kerajaan, tindakan supaya ianya data-data ini kena bertepatan dengan PDPA.
Personal Data Protection Act. Okey. Sebab tu saya minta Aitam ucapkan terima kasih pada Tuan Yang di-Pertua kerana sempat aja. Aitam sikit telur. Okey, terima kasih. Aitam, Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum speaker. saya menjemput Pago, Minta lawan sikit isu telur tadi. No, Tadi no, dah no, no, hantam, no. tadi Dah. dah hantam kerajaan, Please. patut bagi ruang untuk Kampa. jawab. Tak boleh lepas